Sama juga macam orang boleh guna Microsoft Word. Oh, terror guna table, terror guna. Tapi mengarang tak sedap. Tak jadi pun karangan dia. Bahasa tak sedap. Jadi sama juga. Sekarang tools dah bersepah. Segala application semua, app semua ke software banyak. Tapi tak semua boleh melukis. Tak semua boleh buat grafik sebenarnya. Grafik ni dia banyak psikologi dia. Dia ada hierarki dia. Apa orang nak tengok dulu dekat karya kita tu. Log orang dulu. Log orang dulu. Then second step. Ada hierarki. Third step. Fourth step. Semua. Betul. Lepas tu kaji pula sasaran. Businessman mana boleh tengok tulisan kecil-kecil. Dia nak cepat. Corporate dia tak kecil. Dia kena bold. Ada berapa size font yang sesuai. Betul. Ataupun dia ni baca headline saja. Dia tak sempat nak bacanya. Dia perlu icon saja. Jadi banyak screen. Very interesting sebenarnya. Kalau kita betul kaji, macam orang belajar main gitar lah. Dia tahu 2-3 chord dia rasa. Lepas tu dia duduk sorang-sorang dalam bilik. Lepas tu dia rasa tak best lah. Muak ini je buat balik kan. Sebenarnya banyak kan. Banyak not tu. Betul. Not jazz ada, rock ada, rhythm ada, lead ada. Macam scaling kan. Macam tu kan. Subhanallah. Tuan Nazri, Tuan Nazri ada sebelum kita nak pergi tonton sama-sama klip video pendek insyaAllah. Dan sebelum itu, sebelum kita pergi ke situ, saya nak tanya juga antara konflik lah, di antara konflik yang ada di dalam reka bentuk grafik ni. So yang sering berlaku pada orang seni, sama ada mereka itu seorang pereka atau artis. So apa beza dia sebenarnya? Dia benda tu memang selalu orang keliru. Keliru, okey. Tapi senang cerita macam ni. Saya nak cerita benda yang realistik sikit. Tak nak student ataupun pelajar-pelajar grafik ni dia kena fikirkan dulu macam mana dia nak serve masyarakat dulu. Dia jangan fikirkan dia ni sebagai artis atau fine artist ataupun seorang pereka yang buat apa yang aku suka. So sebenarnya susah nak survive. Saya ada dua-dua tu. Saya akan buat benda yang saya serve saya bekerja ke ataupun saya bersama dengan mana-mana team ke kan. Saya akan bekerja, saya boleh serve lah. Saya akan buat yang terbaik lah. Tapi walaupun saya rasa benda tu memenatkan saya, tapi saya serve. So saya akan dapat imbuhan daripada apa saya buat. Tetapi ada waktu lain saya akan start buat saya punya artwork saya sendiri, benda yang aku puas. Saya pernah buat saya dulu masa saya buat jet fighter dulu kan, saya dah penat lukis meter kapal terbang tu, kena detail meter saya lukis. So saya dah lukis, saya dah serahkan dekat programmer untuk dia dikonstruksikan kan, saya dah buat modeling kan. Tapi untuk kepuasan saya apa? Saya buat meter tu saya tukar jadi mata mengantuk. Saya buat kartun. Tapi saya seronok lah. Itu merehatkan saya. Itu buatkan saya simpan lah karya tu kan. Meter kapal terbang jet fighter saya buat dia ada mata tengah mengantuk. Lepas tu saya program sikit, bila roll over, mata zoom terbuka lah apa. Jadi bendanya ada dua lah senang cerita. Ataupun di tempat lain saya ada karya saya sendiri. Di rumah mungkin saya ada karya sendiri. Saya buat painting ke apa ke. Ataupun saya ada gaya grafik saya yang gila-gila pelik-pelik ke. Tapi saya mesti ada skill untuk serve, bekerja sama tadi. Saya boleh serve masyarakat tu mesti ada untuk saya survive. Sebab tu skill grafik designer ni banyak sebenarnya. Dia kena faham masyarakat, dia kena berdepan masyarakat untuk dia survive. Kalau kau fikir ni bukan grafik saja, sebenarnya semua bidang macam tu. Cuma rasanya bila kata bidang art grafik ni dia menjurus kepada artis. Untuk menjadi artis. So actually pereka dia pun artis juga, tapi cuma dia serve masyarakat. Betul. So subhanallah. Saya antara orang yang kagum dengan ada kebolehan, ada kemahiran rather than teori. Saya secara individu. So contohnya macam saya ada yang ni dia belajar dalam contoh dalam HR contoh. So itu adalah teori dan bila kita belajar macam tu saya rasa. So saya bila diorang ada kemahiran operation kamera, art, so tentang contoh macam grafik, of course. So saya rasa benda ni satu benda yang boleh survive panjang sebab itu adalah kemahiran. Teori, kalau katalah dalam bidang pekerjaan, saya rasa orang yang bekerja di dalam bidang contoh macam dalam teori, saya panggil teori, dia belajar dalam HR. So dalam syarikat tu, HR ni berapa je? Contoh, maksudnya macam tu. Kalau katalah dalam bila kita ada kemahiran,
kalau kata kita tak dapat bekerja di dalam syarikat tu sekalipun, kita dapat create bisnes kita sendiri dan sebagainya mungkin. Betul? Okay, senang cerita macam ni lah. Okay, operator grafik ni dia banyak portfolio lah. Dia banyak portfolio, dia buat nampak portfolio. Dia pergi mana dia boleh tunjuk portfolio. Kalau HR ni apa portfolio dia nak scale dia menguruskan orang apa semua kan. Tapi pada saya itu masing-masing punya ni lah, sebab HR ni dia ada skill tertentu untuk menguruskan orang kreatif macam mana. Lain tau. Dia ada orang kreatif lain, production lain. Untuk pengurusan orang-orang. Biasalah Tuan Nazri, itu kita punya thought, saya punya pemahaman sendiri. Tapi tak apa, kita nak berehat sebentar Tuan Nazri. So sama-sama kita berehat dan saksikan klip video ni. Okay. Itu dia, selamat kembali bersama dengan saya lagi Amirul Faizal Azali di dalam Sembang Industri, dan hari ini kita bercerita tentang grafik design. So alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang mana yang sedang menonton daripada awal sampai ke sekarang ni, alhamdulillah. Dan tadi itu video klip daripada luar negara yang mana daripada scratch, daripada awal dia create grafik tu sendiri sampai jadi satu material dan sebagainya. Subhanallah, menarik lah. Saya suka betul dalam kemahiran seni grafik ni. Padu betul. Saya rasa macam saya sendiri nak belajar, tapi dah tua mungkin tak sempat lah kot. Okay, so kepada anda yang mana yang sedang menonton, anda boleh bertanyakan soalan. Apa sahaja soalan anda boleh tanyakan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan, dan mungkin panel kita pada hari ini iaitu Encik Nazri akan menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam minda anda. So terjemahkan, letakkan di ruangan komen, InsyaAllah. So kita kembali, kita bersama dengan Tuan Nazri. Okay, Tuan, tadi Tuan Nazri ada sebut berkenaan dengan jet pejuang, jet tempur, jet ada reka grafik itu, which is saya sebagai orang yang bukan dalam bidang grafik, saya orang seni tapi saya bukan dalam bidang grafik. So dekat sini sesuai ke kalau katalah soal reka grafik ni terlibat dalam industri mega, seperti contohnya mega yang besar kan, contoh dalam melibatkan diri dalam pertahanan negara punya projek dan sebagainya. Ya, benda tu pada awalnya dulu saya memang tak ada terfikir. Masa saya start nak belajar dulu pun, saya tu fikir mungkin saya hanya melukis, saya minat art and design. Belajar 4 tahun keluar, mungkin saya banyak masa dulu fikir di central market. Jadi sebenarnya bila saya masuk dalam dunia seni lukis, seni reka ni, dia ada 2 perkataan berbeza. Lukis dan reka. So mana boleh orang mereka tanpa melukis? Dia tu kan dia nak imagine dia. Dia nak imagine. So melukis baru boleh mereka. So benda tu adalah satu benda yang pasangan yang sepatutnya lukis dan mereka ni memang dia tidak boleh dipisahkan lah. Isi dan kuku, aur dan tebing lah. Jadi takkan kita nak mereka sesuatu tanpa ada lakaran. Okay. So
Saya nak Nah, cakap sesuai ke pasal yang grafik ni untuk masuk okey. dalam industri mega Jadi atau projek-projek mega? jadi apabila saya selepas saya belajar, saya bertambah nampak macam-macam. Saya nampak lagi dia punya venture into grafik ni sangat luas, iaitu saya nampak dia adalah satu industri yang kita tertinggal, iaitu industri yang pada saya industri yang sangat serius lah. Iaitu industri yang melibatkan latihan tinggi. Jadi bila saya kat situ, saya terlibat dalam projek membangunkan ground training system ataupun dalam percarian yang paling besar dia adalah simulation lah untuk jet pejuang. Jadi kat situ saya bila join kat projek tu mula di briefing pada saya pergi tengok kapal terbang, pergi tengok apa semua kan. Lepas tu saya dibentangkan dengan buku manual kapal terbang tu yang restricted tau, yang terbatas semua tak boleh tengok. Lepas tu saya pun kena sign kontrak dengan Kementerian Pertahanan apa semua. Ush. Padahal saya dulu nak jadi operator grafik kan. Jadi sama-sama saya bersama dengan orang-orang penting dalam sistem school tu. Saya berkawan dengan major, dengan pilot apa semua kan. Ush. Jadi kalau katakan seorang doktor pun tak boleh masuk dalam ni, saya fikir. Seorang engineer yang tak ada kena dengan aku tak boleh masuk dalam sistem school jet ni. Jadi saya terfikir, kalau macam ni saya boleh join, saya boleh dapat masuk ke jet fighter punya sistem school. Saya boleh, mungkin saya ada, kalau saya ada rezeki, saya minat kapal selam, saya boleh masuk dalam industri kapal selam. Saya boleh buat masuk apa saja bidang sebenarnya saya boleh masuk selagi saya boleh melukis grafik. Sebab grafik ni diperlukan di dalam semua keadaan, dia dalam lebih-lebih benda yang melibatkan teknikal. Contohnya macam mana nak gambarkan sesuatu benda yang tak boleh digambarkan dalam benda-benda yang sangat teknikal. Apa yang dibuat adalah mesti ada ilustrasi. Mesti di-illustrate. Dan mesti dipersembahkan dalam bentuk yang aplikasi yang sesuai. Contohnya computer based training. Contohnya benda yang melibatkan latihan dalam bentuk screen artwork interaktif. So benda-benda macam tu mesti di-illustrate. Dan juga takkan semua benda, semua perkara perlu, orang kata, senang cerita kita kena memaksimumkan teori tu. Itulah kelebihannya visual communication ni. Grafik ni sangat-sangat diperlukan untuk memaksimumkan teori. Memang zaman dulu memang kata kita benda-benda teknikal ni kena perlukan hands on training. Kena sentuh ni. Tapi untuk menjimatkan kerosakan barang kena ada computer based training ataupun kena ada sentuhan-sentuhan karya grafik secara teori. Lagi bagus karya grafik itu, lagi orang boleh faham secara, orang boleh imagine, boleh tengok satu karya tu walaupun dia flat dalam skrin tapi dia boleh imagine, dia akan masuk tersentuh dengan pandangan mata, tersentuh kat jiwa. So dia sekurang-kurangnya dia faham prosedur sebelum dia pergi kepada hands on training. Dia menjimatkan banyak kos sebenarnya. The whole concept dia boleh faham. Bayangkan nak faham konsep macam mana dia daripada operasi kapal terbang, daripada cockpit sampailah ke enjin semua, macam mana dia schematic diagram dia. Bentuk kajian nak memaham benda tu ambil masa 2-3 minggu. Itu pun dengan student yang ramai, macam mana nak faham benda tu dengan tunjuk pembaris, nak ukur benda ni. Hanya dengan menggunakan karya grafik, animasinya, dengan layout grafik yang bagusnya. So dengan sangat presentable, tidak membosankan, maka dia sangat-sangat membantu latihan tu. Bayangkan itu jet fighter, bayangkan dalam berapa banyak yang diperlukan sebenarnya dalam semua bidang kehidupan. Betul. Jadi sebenarnya prestige graphic designer ni tinggi. Sangat tinggi. Betul. Memang no wonder kalau kata Tuan Nazri kata tadi dekat luar negara tu memang dia orang appreciate sangat. So saya percaya orang seni ni, orang yang berkenaan dengan reka grafik, orang seni ni mempunyai pendapatan yang antara tertinggi di luar, saya rasa. Mungkin betul Tuan Nazri? Dia kalau dia lebih lagi sebagai dia dah sampai level lain, dia pengarah kreatif ke apa semua kan. Memang